Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua staf PTDI Segamat dan juga staf PTDI Pasir Gudang yang bersama-sama kita dalam program My Reading Adventures ini, iaitu program ulasan buku dan perkongsian aktiviti membudayakan program gerakan membaca di Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Okay, sebelum meneruskan program pada pagi ini, terlebih dahulu saya akan menerangkan pengenalan dan juga objektif program ini diadakan. Maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Antara objektif program ialah membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan gerakan membaca, meningkatkan ketampakan Perpustakaan Tun Dr. Ismail dari usaha pembudayaan ilmu. Yang ketiga, menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Program ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan pakar-pakar dalam bidang-bidang kepakarannya. Program hari ini juga merupakan program di bawah segmen perkongsian aktiviti membudayakan program gerakan membaca di kalangan staf Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Okay, demikianlah tadi pengenalan juga objektif program kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, saya Roslan bin Muhammad Noor, pembantu Pustakawan Kanan dari Unit Perkhidmatan Pelanggan PTDI 2, moderator pada pagi ini. Sesungguhnya kita berasa amat bertuah, tuan-tuan dan perempuan, kerana pagi ini kita akan bersama-sama dengan bukan seorang, bukan juga dua orang, tetapi 5 orang panel yang hebat-hebat belaka yang dijemput khas dari PTDI sendiri. Dan tidak asing lagi di kalangan kita, dan mungkin juga semua staf telah pun mengenalinya, termasuk staf daripada Pasir Gudang. Untuk pengenalan para panel, saya menjemput panel kita yang pertama, iaitu Puan Siti Rozana binti Mak Sanad untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, moga-moga kita semua sihat ya. Saya Puan Siti Rozana binti Mak Sanad, Pustakawan Kanan di unit Perpustakaan Digital dan juga unit Arkib Cawangan. Saya kini sedang bersiaran langsung di PTDI 2 UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat ya. Okey, itu saja pada saya. Silakan Tuan Moderator. Terima kasih Puan Siti. Nampak comel lah, ceria pagi ni. Okay, seterusnya panel kita yang kedua, Puan Hayati binti Daud. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati binti Daud, pembantu Perpustakaan Kanan, unit Perkhidmatan Pelanggan. Saya dah bertugas di PTDI selama 24 tahun. Okey, itu saja daripada saya, moderator. Bye. Terima kasih Puan Hayati. Seterusnya panel kita yang ketiga, Encik Roslan bin Darmuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Darmuji, pembantu Pustakawan Kanan PTDI 2 UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat dan telah berkhidmat selama 24 tahun mulai tahun 1996 sehinggalah sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Roslan. Panel kita yang seterusnya, Encik Sujarmo Abdul Karim. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin ucapkan kepada pendengar yang mengikuti program My Reading Adventure anjuran PTDI. Saya Sujarmo bin Abdul Karim, pembantu pustakawan, telah berkhidmat selama 13 tahun di UiTM, memulakan perkhidmatan pada November 2007 dan sekarang bertugas di unit rujukan dan penyelidikan di PTDI 1. Terima kasih Encik Sujarmo. Tak lama lagi dapat kanan Encik Sujarmo dari 13 tahun. InsyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Okay, panel kita yang seterusnya, Encik Muhammad Syafiq, Muhammad Daniel. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin di kesempatan ini lah. Dan saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Daniel. Saya dah berkhidmat dengan UiTM selama 12 tahun. Sekarang saya berkhidmat dalam di unit perkhidmatan pelanggan. Itu saja.
Okay, terima kasih Cik Syafiq. Demikianlah tadi sedikit penerangan berkenaan para panel kita pada pagi ini. Seterusnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para panel, program My Reading Ventures ini merupakan program yang julung-julung kali diadakan bagi staf PTDI menerusi teknologi video iaitu platform Google Meet bersempena dengan musim PKP akibat virus COVID-19 ini yang kita tahu sedang melanda di seluruh dunia pada ketika ini. Okey, dalam program ini juga setiap panel akan menunjukkan kepada kita semua berkenaan buku yang menjadi kegemaran mereka dan berkongsikan maklumat buku tersebut kepada kita semua. Untuk pengetahuan kita semua juga, sebelum PKP ini kita semua telah pun didedahkan dengan sesi perkongsian ilmu yang diadakan pada setiap hari Khamis jam 2.30 petang. Jadi program pagi ini merupakan kelangsungan daripada program tersebut, cuma caranya sahaja berbeza. Okay, sedikit perkongsian aktiviti membaca di PTDI di mana sebelum ni kita telah pun mengadakan program membaca bersama keluarga yang telah pun di-up statusnya di Facebook PTDI. Terima kasih semua yang menyertai. Yang keduanya program membaca bersama pelajar kolej kediaman. Dan yang ketiga program yang saya rasa mendapat sambutan hangat daripada kalangan viewers kita iaitu program live at PTDI yang dihostkan oleh Puan Mawar Nur yang saya dapati telah mendapat lebih kurang 2,000 likes daripada viewers. Okey, untuk segmen yang kedua ini diminta semua para panel membuat ulasan berkaitan buku yang ingin dikongsikan kepada kita semua. Panel yang pertama yang akan berkongsikan buku yang diminati ialah Puan Siti Rozana binti Mak Sanad. Dengan segala hormatnya, Puan Siti, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Roslan Muhammad Noor pada panel yang turut serta pada hari ini. Seterusnya para viewers yang dihormati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul berkongsi idea dan pendapat ke arah memartabatkan ilmu dan juga membudayakan minat membaca. Okey, untuk makluman di PTDI Segamat kita semalam telah dikunjungi oleh Tuan Rektor saya tertarik untuk berkongsi apa yang telah Tuan Rektor kongsi dengan kita semua pada hari semalam. Mungkin semua staf PTDI di kampus Segamat telah sedia maklum, tetapi kita ingin kongsikan juga dengan staf-staf di kampus Pasir Gudang Saya suka dengan apa yang Tuan Rektor ungkapkan pada hari semalam Jika kita ingin berjaya di dunia dengan ilmu, jika kita ingin berjaya di akhirat juga dengan ilmu, dan juga jika kita ingin berjaya di dunia dan di akhirat, maka kita kejarlah ilmu. Kita ambil peluang yang bila mana kita berada di dalam perpustakaan ini, kita timba ilmu, maksudnya sehingga kita ke liang lahat kita punya ilmu tu kalau boleh kita nak bawa. Okey mudah-mudahan apa yang kami kongsikan pada hari ini akan mendapat manfaat kepada semua Okey, dari Muar ke Bandar Tangkak langsung sampai ke Padang Jambu. Mahu ingat adik dan kakak, jangan jemu menuntut ilmu. Okey, pada ada sikit pantun saya sediakan untuk semua viewers kita pada hari ini. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk ini dia bukunya. Okey, Satu Hari Satu Resepi. 365 resepi istimewa daripada Chef Haniliza Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman buku yang saya kongsikan pada hari ini ditulis sendiri oleh Chef Haniliza, mengandungi 367 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2010. Okey, penerbit buku ini adalah PTS Millenia Sdn Bhd dan juga ianya dijual dengan harga cukup murah pada saya. Dengan apa yang kita boleh dapat pada buku ni hanya dengan nilainya RM39.90 sahaja. Okey, kalau kita tengok di muka kulit buku ini, kalau kita tengok laku keras buku ini cukup laku keras. Okey.
Okey, buku ni sebenarnya memang dalam koleksi saya sendiri, dah lama saya beli. Biasanya saya rujuklah apabila diperlukan. Okey, buku ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya memang letak di satu sudut di dapur saya untuk senang saya capai dan juga rujuk. Okey. Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita rujuk buku 365 hari resepi daripada Chef Haniliza ni, insyaAllah masakan kita akan menjadilah. Kalau kata kita tak pandai masak tu pun insyaAllah pandai masak kalau kita rujuk ya. Okey, dan juga kalau kita lihat konten dan juga gambar yang dipaparkan juga sangat menarik. Kalau kata kita malas masak hari tu, cubalah view-view buku ni, kita rasa tertarik untuk masak. Daripada malas itu insyaAllah jadi rajin lah ya. Okey, boleh lihat dengan jelas Okey, kita tengok. Okey, jelas ya. Memang menarik tertawan gitu. Okey. Okey ya. Saya kongsikan ya buku ni. Buku ni mempunyai beberapa segmen. Yang pertama, penulis kongsikan perkakasan dapur. Jangan tak tahu, mungkin ada di kalangan kita ya, terutama bapa-bapa yang mungkin jarang masuk ke dapur, dia tak tahu apa itu spatula, mungkin whiskers, senduk spaghetti. Kadang-kadang orang perempuan ni dia punya kalau nak guna senduk sup lain. Kalau yang untuk cedok nak sepit mi yang lain. So dia ada terangkan di dalam buku tersebut ya. Selain tu turut dikongsikan juga bahan-bahan masakan seperti bawang merah, bawang besar, ketumbar, daun sup, lepas tu jintan. Macam kita lihat PKP baru-baru ni, ramailah para suami ni pergi membeli ya, kena call isteri. Ada yang suruh beli daun ketumbar, pergi beli daun sup. Gitulah gayanya ya, tapi tak apa, kita learning process. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan juga dalam buku ni, dia ada bahagikan beberapa segmen. Dalam buku ni ya. Segmen yang pertama dia ada 20 menu istimewa Chef Haniliza. Okey, dia ada juga senangnya memasak ikan, memasak daging, kambing, ya, makanan laut, tahu dan telur, kerabu dan salad, senangnya memasak sayur, sambal dan sos, nasi, mihun dan kuih tiaw, makanan barat, kuih muih untuk minum petang, kuih kukus dan juga puding dan dessert. Kat sini maksudnya dia ada 15 segmen. Kita boleh pilih buku menu-menu yang kita ingin memasak lah ya. Okey, kepada semua viewers, bolehlah untuk dapatkan buku ini. Kiranya masih belum memilikinya, boleh hadiahkan kepada isteri. Masakan sedap suami pun sayang. Saya siap promo, okey. Kepada para suami juga boleh rujuk buku ni jika kita ingin hadiahkan, mungkin ada hari istimewa kita nak masakkan untuk isteri kita. Okey, itu saja daripada saya. Silakan moderator. Sungguh menarik ya apa yang telah dikongsikan oleh Puan Siti tadi. Rasa semacam nak makan aja lepas ni ya, tengok gambar-gambar tadi. Sebab semuanya nampak sedap-sedap belaka. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan buku ni dan akan cuba masaknya lah. Tapi tak tahu bila. Okey, Puan Siti, saya ada persoalan ya yang dan mungkin juga pendengar ingin mengetahui. Antara 365 resepi yang terdapat di dalam buku ini ya, apakah resepi yang paling Puan Siti gemari dan pernahkah cuba membuatnya? Ataupun sudah pernah memasak kesemua 365 resepi tersebut? Boleh Puan Siti kongsikan tak? Terima kasih kepada Tuan Moderator ya. Untuk makluman, kalau cerita pasal makanan favourite ni, saya biasalah. Saya memang suka laksa dan juga tom yum. Tapi saya biasanya kalau saya masak ni, saya tengok tapi biasanya saya olah sendiri. Kalau kata nak ikut dia punya resepi ni pun boleh. Tapi kalau kata saya tak pernah lagi lah kalau masak semua 365 resepi tu. Belum pernah lagi, tapi saya masakan pertama yang saya cuba, sebab kita bukan orang pantai timur, saya tengok resepi cara memasak daging singgang. Itu resepi pertama yang saya cuba masa mula-mula saya beli buku ni. Okey. Okey, itu saja. Silakan moderator. Terima kasih Puan Siti. Daging singgang nanti bolehlah cuba masakkan dan bagi kita merasanya. Pokok boleh open order. Terima kasih Puan Siti atas jawapan ikhlas yang diberikan. Sekiranya ada antara kita yang ingin merasa masakan Puan Siti, bolehlah PM tepi ya. Boleh Puan Siti?
Okey, terima kasih. Okey, untuk seterusnya saya mempersilakan panel kita yang kedua iaitu Puan Hayati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mawar kerana meminta kami menyahut cabaran untuk program pada kali ini. Okey, hari ini saya nak mengulaskan mengenai buku Ensiklopedia Solat ini. Kenapa saya pilih buku Ensiklopedia Solat ini? Kerana ianya sangat mudah difahami berserta dengan gambar rajah. Buku terbitan Telaga Biru ini mengandungi 467 muka surat. Selain dapat memahami secara terperinci tentang selok-belok bersuci dan bersolat, ianya memiliki isi yang padat, uraian yang jelas, ilustrasi yang menarik dan gambar rajah serta akan dapat membantu memahami permasalahan dengan lebih jelas. Hal ini kerana ia menghimpunkan falsafah, sejarah dan juga sains untuk memberi ilmu perkara-perkara yang berkaitan dengan bab solat. Ia dapat difahami oleh pelbagai golongan pembaca seperti murid, guru, ibu bapa dan orang perseorangan juga sama-sama memerlukannya. Remaja tentu akan lebih menggemari pendekatan buku ini kerana minda mereka masih segar dan berupaya menggarap pelbagai ilmu pengetahuan terutama tentang rukun Islam kedua ini. Oleh itu, setiap rumah harus memiliki satu set ensiklopedia ini. Seperti yang dinyatakan di dalam riwayat Muslim, sesiapa yang mengajar orang lain ke arah hidayah, maka dia akan dapat pahala setara dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang mengikuti ajakannya. Tidak sedikit pun dikurangi pahala yang berkenaan. Okey, itu sekian dari saya. Terima kasih Puan Hayati. Okay, setelah kita disajikan dengan makanan sebentar tadi kita dikongsikan pula berkaitan amalan kita sehari-hari iaitu solat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa buku ini memang patut kita miliki dan menjadi bahan bacaan setiap ahli keluarga kita. Saya juga ada soalan yang ingin ditanyakan kepada Puan Hayati Mengapa memilih buku ini sebagai bahan bacaan? Boleh Puan Hayati terangkan tak? Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Moderator. Saya memilih buku ini kerana solat ialah rukun Islam yang kedua. Ia menjadi amalan praktikal yang pertama sebagai bukti keislaman seseorang. Solat menjadi penghubung secara langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ibadah lain yang lebih utama daripada solat dalam menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Melalui solat, hamba itu mengagungkan Allah sekaligus memohon rahmatnya. Apabila solat ditinggalkan, hubungan dengan Allah akan terputus. Apabila hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala terputus, seolah-olah kita tidak memerlukan Allah dan tidak mengharapkan rahmatnya lagi. Sedangkan setiap umat manusia amat memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap detik kehidupannya. Dan rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang mengerjakan solat. Kesannya, manusia akan dapat hidup dengan selamat di dunia dan di akhirat. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, taatlah dan kerjakanlah solat, tetapi mereka enggan mengerjakannya. Surah Al-Musalat ayat 77. Solat yang khusyuk secara otomatik menimbulkan penyesalan terhadap perlakuan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi dan berizam untuk memberhentikannya. Selain itu, solat dapat menyucikan hati dan memahami setiap perbuatan yang dilakukan di dalam solat. Tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Allah yang memiliki seluruh alam ini. Perintahnya mesti dipatuhi, manakala larangannya hendaklah dijauhi. Semasa solat hendaklah kita meninggalkan ingatan kita terhadap dunia ini.
Perhatian dan penuh minda kita mesti dipusatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuan kita bersolat, iaitu untuk menyucikan hati dengan mengingati Allah. Oleh itu, hendaklah tentulah tidak wajar untuk kita mengingati hal-hal dalam solat sedangkan kita sedang berhadapan dengan Allah yang telah mencipta dan meminjamkan apa yang kita memiliki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Surah Taha ayat 14. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Yati, panjang lebar jawapan yang diberikan. Ya betul lah tu, solat adalah bukan tiang agama. Okey, seterusnya dijemput Encik Roslan Darmuji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan para pendengar yang budiman yang telah memberi saya ruang dan peluang untuk menyertai program My Reading Adventures yang dianjurkan oleh PTDI UiTM Cawangan Johor Kampus Kamat. Untuk program ini, saya telah menulis naskah buku yang baru saja diterbitkan iaitu pada 15 Mei 2020 yang bertajuk Kerana Dunia Penuh Deria, karya Puan Zeti Natamulia binti Alias, iaitu nama yang tidak asing lagi bagi dunia penulisan masa kini. Dan untuk makluman juga, penulis pernah bertugas di PTDI pada tahun 2007 hingga 2009. Bagi saya, buku tersebut agak unik sekali dan saya dapati kandungannya amat membantu pada bakal penulis. Buku ini dah lama didraftkan oleh penulis, iaitu kira setahun yang lalu, dan telah dapat disempurnakan isi kandungannya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Sebenarnya buku ini hendak dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang lalu, tapi oleh sebab PKP, ianya telah tertangguh. Ianya diterbitkan oleh Farabi Global Resources, mengandungi 115 muka surat, dijual dengan harga RM15 sahaja, dan jika dipesan melalui pos tambah RM8. Cetakan pertama yang telah terjual sebanyak 150 naskah dan cetakan kedua masih lagi dalam peringkat cetakan. Dengan menyertai program ini, saya juga ingin membantu mempromosikan buku tersebut khasnya kepada staf UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat dan juga Pasir Gudang serta masyarakat umum amnya. Buku ini merupakan sebuah buku panduan penulisan karya kreatif iaitu novel dan cerpen. Juga sedikit latar belakang tentang puisi Melayu moden dan tradisional. Ianya ditulis khusus untuk para pembaca yang ingin berjinak-jinak dalam dunia penulisan kreatif. Di dalam buku ini, pembaca akan didedahkan tentang pengalaman peribadi penulis ketika mula berkecimpung dalam dunia penulisan, iaitu pada tahun 2008. Di dalam buku ini terdapat begitu banyak tips dan panduan kepada pembaca bagaimana mahu menjadi seorang penulis yang hebat. Juga didedahkan tentang pelbagai istilah-istilah sastra yang perlu mereka tahu sebelum memutuskan untuk menulis barang karya kreatif. Penulis juga mengetengahkan sejarah persuratan Melayu. Pembaca juga diajak untuk membuat penilaian terhadap bakat dan ciri-ciri kreatif yang ada dalam diri seseorang individu. Juga dimuatkan ciri-ciri penulisan kreatif, cara menjana ilham, menyusun idea dan kaedah-kaedah yang perlu dipatuhi oleh para penulis ketika mahu berkarya. Buku ini sesuai untuk bacaan pelbagai golongan termasuk remaja dan dewasa. Antara karya penulis yang terdapat di PTDI iaitu senaskah novel yang bertajuk Cinta di Taman Mimpi. Terdapat di PTDI 2. Hasil daripada penerbitan buku yang terbaru ini, penulis telah mendapat penghargaan dari pihak UiTM Cawangan Johor melalui email bertarikh 28 Mei
2020. Setakat ini buku tersebut sudah dapat dijual sebanyak 150 naskah. Tahniah dan syabas juga daripada kami warga PTDI UiTM Cawangan Johor. Untuk isi yang lebih menarik, sila dapatkan naskah anda hari ini. Ini selagi stok masih ada. Dan ada beberapa lagi karya yang sedang dikemas kini akan diterbitkan sedikit masa lagi. Pada yang ingin membuat pesanan buku ini, bolehlah scan di QR code seperti poster yang dipaparkan. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Encik Roslan. Tak sangka ya rupanya di kampus kita ini dah juga bekas staf PTDI ya. Terdapat seorang staf dari kalangan kumpulan sokongan terlibat dan telah pun menghasilkan beberapa buah buku. Dan ada juga yang telah berada di kerusi PTDI sendiri. Tahniah diucapkan kepada penulis buku tersebut iaitu Puan Zeti. Encik Lan, saya dapati berminat juga dalam bidang penulisan ni kan. Agak-agak bila nak terbitkan buku? On the way. On the way. On the way ya. Okey. Mudah-mudahan serat akan tercapai ya. Okay, saya ada soalan Encik Roslan. Berapa lamakah penulis telah menulis dan apakah pengalaman peribadi penulis sepanjang berkecimpung di dalam dunia penulisan ini? Terima kasih Tuan Moderator. Untuk makluman para pendengar yang budiman, penulis mula menunjukkan minat dan kecenderungan yang serius dalam bidang ini kira-kira 12 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2008. Bila juga ada menyertai antologi, cerpen, puisi serta berjenak dengan penulisan artikel, resensi dan laporan ke majalah. Sepanjang penglibatannya, beliau telah pun menghasilkan beberapa karya dalam bentuk novel seperti yang saya maklumkan tadi, yang terdapat di PTDI 2 iaitu Cinta di Taman Mimpi, terbitan DBP tahun 2015. Dan juga resensi program kolokium karya Kita, Hak Kita, majalah Jendela Selatan tahun 2017, cerpen Khori, majalah Jendela Selatan 2013, puisi syair Pangeran Cintaku, yakni majalah Jendela Selatan tahun 2015, antologi cerpen dan puisi seperti Kembara Daksina 1 dan 2, penerbitan UiTM Cawangan Johor 2012 hingga 2013, kumpulan cerpen dan puisi Untai Mutiara, yakni penerbitan UiTM Cawangan Johor tahun 2014. Beliau juga merupakan seorang penceramah, juga turut aktif sebagai pembimbing, juri dan pemudah cara dan sering diundang oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP, sekolah-sekolah, IPTA, IPTS dan juga berbagai jabatan kerajaan dan swasta untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini. Beliau juga amat mengharapkan penglibatan dan sumbangannya dalam bidang penulisan ini akan memberi banyak manfaat kepada dunia sastra tanah air. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Lan. Nampaknya banyak sungguh pengalaman yang telah beliau kecapi ya. InsyaAllah mungkin selepas ini kita akan carilah buku-buku beliau yang terdapat di PTDI. Boleh kita kongsi-kongsikan atau baca-baca ya. Terima kasih Encik Lan. Sama. Okay, seterusnya dipersilakan Encik Sujarmo untuk berkongsikan buku beliau. Encik Mo, silakan. Okay, terima kasih moderator. Okay, saya selaku panel keempat pada pagi ini, saya akan menceritakan sedikit tentang buku yang saya baca iaitu bertajuk Facebook Sebelah Syurga Sebelah Neraka, karangan Januari Syukur. Kenapa saya memilih buku ini untuk dibaca? Kerana medan Facebook menjadi trend pada masa ini tanpa mengira usia dan lapisan masyarakat. Facebook sebagai jaringan sosial boleh digunakan sebagai wadah silaturahim di dunia maya. Facebook adalah teknologi yang tidak boleh disekat perkembangannya dan tidak melanggar syariat Islam. Facebook juga boleh menjadi media dakwah. Pengguna Facebook harus dimanfaatkan ke arah positif dan boleh menjadikan dunia nyata yang mendatangkan banyak manfaatnya jika betul penggunaannya. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan Facebook. Antara kebaikannya dari buku ini ialah sebagai pencari teman.
Di Facebook ramai di kalangan ahlinya yang telah menemui teman baru dan teman lama. Ada yang beberapa tahun hingga puluhan tahun tidak bertemu, kemudian bertemu semula dengan jaringan Facebook. Pertemuan dengan teman lama ini tentu mengimbau kenangan lama. Apalagi jika kenangan tersebut menarik dan dapat mengeratkan semula silaturahim yang terpisah sebelum ini. Facebook juga boleh jadikan storan menyimpan fail dan gambar. Fail dan gambar yang disimpan dalam Facebook tidak akan terkena virus dan mudah dicapai di mana-mana, dan fail boleh dikongsi dengan teman-teman di Facebook. Baikkan juga sumber pendapatan tambahan. Ada di kalangan pengguna Facebook menggunakan media Facebook untuk mempromosi barangan jualan seperti mengiklankan barangan, produk dan makanan di Facebook sebagai sumber pendapatan tambahan. Facebook juga boleh sebagai satu medan dakwah. Facebook juga boleh jadikan medan dakwah untuk menyampaikan maklumat atau penerangan yang baik seperti kuliah agama, motivasi dan sebagainya. Kenapa dakwah melalui Facebook? Dakwah adalah adakan atas seruan yang makruf, yang baik dan meninggalkan kemungkaran yang buruk. Dakwah dimaksudkan sebagai seruan kepada jalan Allah. Dakwah mengingatkan manusia agar ingat akan perintah Allah untuk tetap berada di jalan yang diredai. Dakwah boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk. Dakwah boleh dilakukan dengan ceramah umum, kajian, tulisan, blog atau sekadar mantau mesej ringkas. Menggunakan kaedah atau jaringan Facebook ini juga boleh jadikan satu medan atau cara yang boleh menyampaikan maklumat ke seluruh dunia kepada teman dalam Facebook. Jika menggunakan Facebook, maka gerakan dakwah harus tetap terjaga. Jangan sampai penggunaan kemudahan moden membuat kita lupa daratan. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Dapat juga keburukan tentang Facebook, antaranya ketagihan. Ramai penggemar Facebook ini menjadi lupa pada waktu. Ketagihan ini juga boleh mengakibatkan lupa dunia luar, keluarga, masyarakat dan berkemungkinan terjebak dalam perkara yang sia-sia. Jangan terlalu lama online Facebook jika tidak mendatangkan apa-apa hasil atau ilmu yang bermanfaat kepada kita maupun keluarga dan teman. Kerahsiaan peribadi. Maklumat yang terdapat di Facebook boleh ditonton oleh semua orang dalam kalangan teman, maka apa yang ada di Facebook sesiapa saja boleh melihatnya dan kadang-kadang boleh mengaibkan diri dan keluarga. Facebook juga boleh mengganggu pekerjaan harian. Akibat dari ketagihan ini boleh mengganggu kerja seseorang. Keasyikan seseorang itu ber-Facebook akan terlupa tentang kerja yang dilakukan. Apa yang dimasukkan dalam buku ini, Facebook sebelah syurga dan sebelah neraka. Pengguna Facebook boleh memilih untuk menjadikan medan atau laman Facebook untuk tujuan kebaikan atau keburukan. Seiring dengan perkembangan dunia Facebook, maka ciri-ciri yang ada di halaman ini juga boleh digunakan untuk kepentingan dakwah. Ia merupakan jalan sebelah ke syurga. Kita boleh berkongsi dan berbahas tentang ilmu atau pengalaman dalam bidang dakwah. Perbincangan perlu ada sifat toleransi, di mana menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeza dengan pendapat kita. Perkembangan teknologi juga menuntut kita berdakwah secara interaktif. Pengaruh visualisasi ternyata mempunyai kesan yang banyak kepada kesedaran manusia. Kebanyakan orang akan tersedar dirinya setelah melihat video dakwah yang menyentuh hati mereka. Penyalahgunaan medan Facebook seperti perbualan secara berdua-duaan boleh membuat orang dijerat oleh syaitan yang mendorong kepada kejahatan dan maksiat. Perbualan yang tidak terkawal boleh merosakkan hati dan jiwa seseorang serta mendorong sebelah jalan ke neraka. Selain itu, zina mata dan hati, kerana terlalu banyak gambar yang terdapat di Facebook, antaranya gambar yang tidak menutup aurat, atau kita tidak tahu akan keaslian gambar tersebut yang mungkin boleh mendatangkan fitnah. Begitu juga video yang mungkin diedit oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan menjadi punca pembalahan sesama kita. Ada yang menggunakan medan Facebook untuk mencela dan memburukkan orang dan lebih menyedihkan mengaibkan saudara, teman dan jiran kita. Itu sajalah ringkasan daripada buku ini yang saya baca. Terima kasih Encik Syarmo di atas perkongsian buku itu tadi, iaitu berkaitan dengan Facebook. Rupanya banyak kegunaan Facebook ni kan, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Itu pun jika kita salah menggunakannya. Encik Mo, boleh beritahu tak, apakah ada cara-cara ataupun ada adab khusus bagi kita sebagai seorang Islam masa melayari Facebook? Okey, pada pendapat saya lah, Facebook adalah jaringan sosial, berarti kita hidup dalam sebuah kumpulan persahabatan.
Maka tata tertib berkawan dalam Islam sebaiknya tidak dilupakan. Aturan Islam itu indah yang membuatkan kita selamat dalam pergaulan sesama teman. Itu kita perlu berpegang kepada landasan yang betul mengikut ajaran Islam, iaitu amal makruf nahi mungkar. Terus membuat baik dan meninggalkan apa yang mungkar, yang salah. Fikir dulu sebelum kongsi tentang kesahihan maklumat yang hendak dimasukkan ke dalam Facebook. Itu saja. Terima kasih Cik Mo. Soalan tambahan Cik Mo. Soalan tambahan. Okey, senang aja ni soalan ni. Perlukah kita mesti ada akaun Facebook? Ya atau tak? Pada saya ya. Ya. Okey, terima kasih. Okey, pada saya tuan-tuan dan puan, sebenarnya yang mencorakkan baik buruk sesuatu perkara itu terletak pada diri kita sendiri dan medium Facebook ini juga kalau digunakan secara betul banyak mendatangkan manfaat yang boleh kita perolehi. Betul kan Cik Sujarmo? Ya, betul. Ikut hati kita. Betul tu. Lebih-lebih lagi di dalam musim PKP sekarang ni banyak saya lihat di Facebook peniaga-peniaga membuat perniagaan secara online, ceramah secara online dan lain-lain lagi lah yang boleh mendatangkan keuntungan dan juga manfaat kepada kita. Terima kasih Cik Mo. Ya, sama-sama. Okey, untuk panel kita yang terakhir pada pagi ini dipersilakan Encik Muhammad Syafiq Muhammad Daniel berkongsikan maklumat tentang buku beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan panel telah memanggil saya. Terima kasih kepada PTDI telah memanggil saya untuk join My Reading Adventures. Betul lah. Sama-sama. Dalam hati ni memang berdebat tapi saya carut juga cabaran ni. Okey, dan saya nak cerita juga pasal buku yang saya pilih ni. Bertajuk Sihat Itu Mahal. Boleh tengok boleh nampak Okey Bukan murah-murah sihat tu memang mahal. Melibatkan kewangan. Buku ni telah diterbitkan, buku ni telah ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Nizar dan diterbitkan oleh Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd yang bertempat di Batu Kir, Selangor. Okey. Saya nak ambil sikit khasiat penting bagi tubuh kita. Kita memerlukan makanan yang berkhasiat dalam jumlah yang lengkap. Makanan berkhasiat adalah makanan yang mengandungi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral dengan jumlah yang sesuai untuk tubuh badan kita. Setiap orang memerlukan nutrisi yang berbeza. Jika seseorang mengambil nutrisi secara berlebihan akan menyebabkan kegemukan. Karbohidrat dan lemak amat diperlukan untuk pertumbuhan, especially kanak-kanak. Protein pula sebagai sumber untuk membina tubuh dan unsur nutrisi penting untuk pertumbuhan. Nutrisi yang sering diabaikan adalah vitamin dan mineral. Padahal kedua-dua zat ni amat penting bagi metabolisme tubuh. Okey Lepas tu saya telah mengambil sedikit, saya telah memilih tajuk kecil berkaitan dengan diet. Pasal saya dengar ni Puan Siti cerita memang best sangat tadi pasal makanan tu. Jadi saya ada sikit lah tips untuk diet. Okay. Setiap orang mesti inginkan diet yang terbaik. Kalau kita nak makan nasi tu pula, kalau boleh biarlah kadar yang sedikit saja, ibarat macam segenggam nasi. Saya cakap je sebenarnya, tapi saya sendiri pun kadang-kadang 2-3 genggam juga. Tapi itulah, kita nak, kalau boleh kita nak bagi kita punya semangat naik lah untuk biar kalau boleh diet tu memang penting lah untuk kesihatan kita. Berkaitan sama lah, sihat itu mahal. Supaya kita tak melibatkan kos yang lebih tinggi untuk kesihatan kita. Tu. Okay. Lepas tu kita elakkan makan makanan berkalori tinggi dengan banyaknya. Cukuplah sekadar merasa atau berjadual seperti seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Cukuplah kan? Okay. Contoh makanan berkalori tinggi seperti ayam, daging, makanan segera tu kalau boleh kurangkanlah.
Alah, saya cakap dah. Betul. Jadual lah. Supaya kita menjaga kesihatan. Sebab kita ni pun nak kerja bukan kejap, lama lagi. Saya pun berapa puluh tahun lagi nak habis pencen ni. Kalau boleh biar sihat lah. Pasal sekarang ni pun PTDI pun dah kurang orang. Jadi kalau boleh biarlah kita kekalkan lah sama pencen. Okey. Lepas tu dengan makanan organ-organ dalam haiwan seperti ayam, lembu semua tu kau boleh kurangkan. Itu memang berkalori tinggi, berkolesterol, macam-macam. Okay. Lepas tu kita teruskan diet dengan mengamalkan diet sihat seperti makan ikan dan sayur-sayur serta buah-buah yang banyak. Supaya kita serta keluarga kita kekal sihat dan bertenaga. Selain itu kita boleh selitkan sekali dengan senaman. Sekarang ni pun musim PKP dah boleh keluar senaman, nak pergi jogging apa semua. Jadi bolehlah kita ajak satu family kita pusing-pusing taman, sama-sama dapat keluarkan beluh kan. Dapatlah kita kekalkan kesihatan. Oh, Farhan lah, betul. Farhan belum buka lagi, nanti dulu. Kita stay buat sendiri-sendiri dulu. Okey. Okay, saya rasa itu sajalah sekadar perkongsian saya, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Cik Syafiq. Tak sangka Cik Syafiq boleh juga bercakap nampaknya. Dalam gigil tu. Tak apa, itu satu cabaran untuk kita. Saya pun sebenarnya berdebar-debar juga ni. Betul lah, tapi seronok pula dapat bercakap. Ada apa-apa nak tambah Cik Syafiq? Tak ada. Tak apa. Nanti lain kali pula. Lain kali. Okey, betul Cik Syafiq. Apa yang dicakapkan tadi, kita perlulah menjaga kesihatan ni untuk kehidupan kita seharian ya. Ya, betul. Sebab pemilihan makanan itu sebenarnya menentukan corak kesihatan badan kita lah. Betul. Nak tanya Cik Syafiq juga lah, adakah mengamalkan diet? Saya tengok sehat je. Alhamdulillah, saya pun sebablah ada orang jaga mengatakan. Jadi kadang-kadang kita pun sendiri pun melanggar juga cara diet kita. Tapi sebablah ada rumah pun sering berkongsi dengan saya macam kadang pergi pasar cari ulam. Yang penting ulam tu lah. Ulam-ulaman. Saya pun sekarang dah banyak makan ulam-ulaman lah sekarang. Alhamdulillah. Oh ya ke? Okey, bagus. Okey, terima kasih Cik Syafiq. Okey, sama. Ya, ni ada soalan ni Cik Syafiq. Ya je. Satu lagi soalan. Okey. Betul ke saya ada terbaca ketawa pun penting untuk kesihatan kita? Macam mana tu? Boleh Cik Syafiq terangkan tak? Okey, itulah pada mulanya saya pun sendiri macam tak percaya. Tetapi bila saya baca kaji balik buku ni cakap, memang ada. Memang dia menunjukkan pasal ketawa, dia akan menyebabkan kita punya otot-otot badan kita bergoyang. Seperti ibarat macam kita buat senaman. Bergoyang-goyang macam cuba Encik moderator pun gelak, automatik akan menggerakkan otot perut, semua gegar. otot dada semua bergerak. Jadi yang akan di samping itu boleh sihat. Betul juga. Walaupun baring pun gelak-gelak ketawa pun boleh. Boleh sihat. Musim PKP ni lah. Situlah setakat ni saya boleh bagi jawapan yang ringkas lah. Harapnya semua panel dan moderator boleh boleh faham. Amalkan. Betul, amalkan. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah cari buku ni kat library ada. Okay, jangan lupa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Syafiq. Ya, Cik Syafiq. Yalah, kita sedia maklum musim PKP ni, itu hari duduk rumah 3 bulan, tak ada buat apa, makan tidur nampaknya. Badan kita pun makin lama makin naik, berisi. Dulu kurus, sekarang dah gemuk nampaknya. Yalah, kita kena kawal pemakanan kita. Betul. Terima kasih Cik Syafiq. Perkongsian yang amat menarik pada kita semua pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian Untuk segmen yang seterusnya ini saya akan mengutarakan soalan yang sama kepada semua ahli panel berkaitan program kita pada pagi ini. Iaitu soalannya, bagaimanakah cara untuk memupuk minat membaca di kalangan kita? Yalah, kadang kita ni terlalu sibuk dengan urusan peribadilah,
urusan kerja lah, dan ketika di rumah pula sibuk dengan urusan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Minta pandangan daripada para panel kita pada pagi ini, dimulai dengan panel kita yang pertama iaitu Puan Siti Rozanah, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Nasib baik panel kita yang kelima tak ajak ramai-ramai, kita semua panel ketawa sekali dengan moderator. Saya dah hampir nak unmute dah saya punya mikrofon tadi untuk ketawa bersama. Okey. Saya pun dah ketawa tadi. Okey, baiklah. Betul-betul ketawa tapi tidak secara berlebihan ya. Okey, baiklah. Pada pandangan saya lah ya. Yang pertama sekali pada saya kita kena macam mana kita nak memudayakan minat membaca kita ni. Pada saya yang pertama kita pilih bahan bacaan yang ringan. Maksudnya kita bermula dengan perkara yang kita minat. Contohnya kalau macam kata kita minat tentang fashion, kita cari tentang fashion, ataupun kita minat tentang kesihatan. Syafiq berminat tentang macam mana jaga kesihatan. Tengok dia cari tentang buku tentang kesihatan. Dan juga kalau kata ada sama yang minat tentang macam Mo, kita nampak dia punya minat dia lebih kepada ICT. Kita nampak pemilihan bahan dia juga kepada ICT. Kalau macam saya, nampak saya kecil tapi saya suka makan juga. So pemilihan bahan saya inilah dia. Jadi bila kita pilih bahan yang kita dekat dengan kita, ini salah satu cara lah untuk kita lebih cintakan ilmu dan juga tanam minat untuk membaca ya. Yang kedua juga, ini saya sendiri yang buat juga. Kalau kata kita jalan-jalan kat shopping mall tu, walaupun kita kerja kat library, tapi pada saya tak salah untuk kita cuba masuk ke kedai buku bersama dengan anak kita, dengan isteri yang romantik gitu. Masuk dekat kedai buku masa tengah-tengah shopping tu kita boleh cuba juga yang ni. Dan juga yang ketiga, kalau boleh dalam rumah kita tu, kita cuba cari area ataupun sudut untuk kita tempatkanlah bahan bacaan kita tu. Tidak semestinya kata baru-baru ni viral dekat Facebook yang kata datang rumah orang tengok dekat ruang tamu, dia kata dia perhatikan tak ada pun rak buku. Tidak, kita tak boleh jadikan benda tu alasan lah. Sebab kalau kata dekat ruang tamu kita tak ada rak, tidak semestinya kita membaca. Membaca ni banyak platform. Kita boleh baca melalui digital. Kan ada juga orang suka letak di dalam bilik, dia ada satu bilik bacaan. Ya, so kita tak boleh judge orang dengan cepat lah. Okey, dan juga sebenarnya membaca ni kita kena tekankan daripada kita kecil lagi. Kita boleh didik anak-anak kita untuk bawa pergi ke perpustakaan awam. Menarik kalau macam contoh dekat yang bandar tu, peluang mereka lebih besar macam ada perpustakaan awam Selangor. Kalau macam dekat JB pun saya rasa lebih terdedah, maksudnya banyak peluang-peluang untuk bawa anak-anak ke perpustakaan awam. Ya, okey. Dan juga kita rujuk kembali kepada surah pertama yang diturunkan oleh Allah ya, kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Alaq ya, iaitu Iqra ya, bacalah. Maksudnya membaca ni bukan saja kita jadikannya sebagai hobi, tapi sebenarnya wajib sebagaimana suruhan Allah. Ya, kalau kita tengok ayat yang pertama tu, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu suruhan, maksudnya bukan kita simply jadi nak baca tak nak baca. Tu sebenarnya ayat yang pertama diturunkan. Bacalah sampai menggigil Nabi Muhammad SAW ketika turunnya ayat pertama ini. Okey, wallahualam. Sebelum saya berakhir, takut nanti maklumlah resepi 365, takut sampai 365 hari pula nak bercakap. Bila dah bagi mat tak boleh berhenti. Itu masalah saya. Okey, sebelum berakhir, saya ada satu rangkap pantun. Pantun lagi ya? Pantun lagi. Gitu. Okey. Ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar. Okey, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Satu pandangan dan cadangan yang dikira bernas juga lah untuk kita amalkan bagi membaca kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Saya sebenarnya kalau pergi mall tu lalu je kedai buku Puan Siti. Kadang anak saya yang perempuan tu lah, kadang dia ajak masuk, saya pun kadang ngelak-ngelak. Takut nanti dipilih buku yang apa, betul lah kanak-kanak kan, yang bukan kan diminta tak bagi kan menangis. Itulah cabaran kadang-kadang tu. Betul tu.
Ya salah satu cabaran lah untuk kita. Tapi insyaAllah lah. Kita semua tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutlah cadangan Puan Siti tadi tu. Terima kasih Puan Siti. Okey, sama-sama Tuan Moderator. Saya tak pandai berpantun Puan Siti. Saya ada jumpa depan-depan ke. Okey, baik-baik. Okey, silakan. Kalau orang Melaka macam Cik Syafiq mungkin pandai pantun. Cik Syafiq ya. Okey, seterusnya dipersilakan Puan Hayati. Soalan yang sama tolong minta bagi pendapat. Puan Hayati. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Di mana ulasan saya untuk sebelum mengakhiri program kita pada kali ini, rebutlah peluang untuk membeli buku dan bahan bacaan pada harga yang murah. Seperti kisah buku popular, seperti kisah buku antarabangsa, menawarkan peluang yang baik untuk mengumpul keperluan bacaan keluarga kita bersama. Kedai buku terpakai dan perkhidmatan pinjaman buku turut menyediakan alternatif untuk mendapatkan buku dengan harga murah. Buku dalam bentuk digital e-book ataupun format PDF yang dimuat turun melalui internet juga praktikal bagi yang dilengkapi kemudahan internet. Tetapkan 10 minit setiap hari untuk membaca. Tekadkan iltizam untuk membaca sebelum kita bermain Angry Bird. Bawalah buku ke mana jua agar anda dapat menyelitkan sedikit pembacaan di waktu ruangan kosong. Langkah menyenaraikan buku dan tema yang ingin dibaca juga dapat membantu memotivasikan diri untuk sentiasa menghabiskan bacaan anda. Okey, itu sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Puan Hayati. Cadangan yang baik juga untuk kita amalkan. Okey, seterusnya dipersilakan Cik Roslan Darmuji. Terima kasih Tuan Moderator yang budiman. Sama-sama. Antara langkah-langkah untuk memupuk amalan minat membaca di kalangan kita ialah ibu bapa digalakkan untuk mewujudkan perpustakaan mini di rumah masing-masing. Perpustakaan tersebut haruslah kelihatan menarik, kemas dan ceria dengan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang boleh dibaca seperti buku agama, novel, majalah dan surat khabar. Bahan bacaan yang disediakan hendaklah ilmiah dan mempunyai banyak informasi serta isu-isu semasa supaya dapat menarik minat untuk membaca setiap hari. Perpustakaan mini juga dapat menggalakkan anak-anak yang masih kecil untuk membaca. Dengan membaca juga kita akan memperoleh 1001 manfaat dan ilmu pengetahuan. Oleh itu, kita semua wajarlah menerapkan amalan minat membaca dalam diri masing-masing. Sebelum saya mengakhiri program ini, seyogianya saya membacakan sedikit puisi daripada penulis. Di dinding usia, tempatku bersandar, ada bimbang yang terkurung. Dek dosa yang berat tak tertanggung. Namun di dinding itu jugalah tempatku membenteng cemuh. Pada sebuah perjalanan yang sukar dan keruh. Di dinding itu jugalah terbatasnya kenangan yang tidak terpadamkan. Nukilan Zeti Natamulia Ilyas 2020. Sekian, terima kasih. Sama-sama Encik Roslan. Satu cadangan yang dikira boleh juga kita praktikan di rumah, iaitu dengan mengadakan mini pustakaan. Saya mungkin insyaAllah saya akan cuba buatlah benda tu sebab saya pun ada anak-anak yang masih belajar 4 orang semua ya. InsyaAllah saya harap yang tuan-tuan dan puan yang masih belum ada mini pustakaan tu bolehlah cuba-cuba ataupun mengadakannya di rumah untuk memupuk minat membaca di kalangan keluarga kita. Terima kasih Cik Lan. Sama. Nampaknya kita pun ada tokoh seorang tokoh staf untuk
tadi pantun, yang ni berpuisi ya. Dah ada dah calon-calonnya kalau ada apa-apa program nanti. Di PTDI Boleh jalan InsyaAllah. Kena belajar. Okey, terima kasih. Okay, seterusnya panel yang seterusnya iaitu Cik Sujarmo. Okey, terima kasih moderator. Pada pendapat saya, kita memang perlu ada minat membaca dalam diri. Saya akan membaca kebiasaan di rumah bersama anak-anak. Semasa anak saya mengulang kaji atau membuat kerja rumah, saya akan membaca dengan duduk bersama semeja. Pada saya dari sini juga kita akan memudayakan membaca bersama keluarga. Pendapat dari Encik Oslan untuk mewujudkan mini library telah saya amalkan, di mana buku atau novel yang ada akan disimpan di rak. Pada saya, budaya membaca perlu diterapkan pada anak-anak, tidak kira tempat atau di mana sahaja. Itu saja. Padat dan ringkas Cik Moh. Betul lah tu, betul lah. Kita perlu wujudkanlah mini perpustakaan Mana-mana buku yang lama-lama tu ataupun yang kita beli sebelum ni, bolehlah dimasukkan dalam mini perpustakaan tersebut Kita simpan di rak. Disimpan di rak. Saya nampak pun dalam gambar masa perkongsian jom membaca tu, tengok gambar pun belakang ada rak buku Ya. Tu beli sendiri ke orang bagi Cik Moh? Yang ada beli sendiri. Yang murah-murah saya. Dan dia boleh baca. Oh, okey. Terima kasih Cik Moh Ya, sama-sama. Okey, panel kita yang terakhir iaitu Encik Muhammad Syafiq. Boleh kongsikan? Encik Syafiq. Tuan terima kasih. Tuan boleh tolong bacakan soalan semula, saya tengok soalan ni. Apa kan? Soalan ke? Okey. Boleh Encik Syafiq. Dia dah ingat makanannya Cik Syafiq. Lapar apa? Belum, baru 12. Okey, soalannya Encik Syafiq. Dengar Okey. Bagaimanakah cara untuk memupuk minat membaca di kalangan kita? Yalah, sekarang kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan urusan peribadi lah, urusan kerja lah, dan ketika di rumah dengan urusan keluarga dan juga anak-anak Minta pandangan daripada Encik Syafiq. Okey, pada pandangan saya, kalau boleh biar amalan membaca ni kita teruskan. Kalau kita dah terap daripada kecil, anak kita yang kecil tu daripada sekolah pra lagi, kita dah bagi dia baca awal-awal. Ajar dia siap-siap supaya dia dah makin membesar, dia dah mudah untuk dia membaca. Kadang-kadang sampai kita, buku yang kita selalu baca pun dia sibuk dia nak baca juga. Pasal dia begitu minat nak baca. Memang patut ibu bapa membuat seperti Cik Lan, Puan Siti, Puan Hayati dengan Cik Sujarmo cakap tadi yang buat mini library tu kan. Memang perlu wujudkan di rumah demi masa depan anak yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, sekian. Itu saja daripada saya, Tuan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Syafiq. Betul lah juga apa yang Encik Syafiq katakan. Minat membaca adalah dipupuk daripada kita, anak-anak kita masih pra ataupun masih kecil supaya akan berterusan hingga ke akhirnya lah. Tapi Encik Syafiq, saya sendirilah kat rumah, anak saya satu cabaran lah nak suruh baca buku, lebih-lebih musim BKP ni. Bukan nak kata lah, tapi memang kenyataan Betul. Ni handset tab ke itulah memainkan peranan kalau kita tak kawal, memang tak jadilah minat membaca tu di kalangan mereka. Betul. Okey tuan-tuan perempuan semua demikianlah tadi cadangan dan pandangan daripada para panel kita berkaitan dengan program membaca yang boleh diperhatikan di kalangan kita dan kepada ahli keluarga kita. Dengan itu kita telah pun berada di penghujung program. Terima kasih diucapkan terutamanya kepada pihak pengurusan PTDI Segamat dan juga Pasir Gudang. Juga kepada para panel kita pada pagi ini, Puan Siti Rozana, Puan Hayati, Cik Roslan Ramuji, Cik Sujarmo,
dan juga Cik Ahmad Syafiq yang sudi menyahut cabaran pada pagi ini untuk sama-sama berkongsi maklumat tentang pembacaan kita. Jalan. Ya, Cik Syafiq. Ada permintaan sikit lah. Ya. Saya ingat nak bagi pantun satu boleh? Aduh. Okey. Saya tahu orang Melaka memang suka berpantun ni. Okey Tengok tuan-tuan simple je pantun ni, dapat lama je pun. Nak kena jawab ke tak? Tak payahlah, kalau ada pantun standby boleh je. Ke positif power pantun ni. Kalau nak jawab boleh. Okey Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, itu saja pada saya. Itu saja, cukup lah. Pantun. Itulah pantun lama. Ingatkan pantun apa tadi ke? Berdebar ke Cik Syafiq? Itu saja. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya perkongsian ini amatlah bermanfaat dan sungguh menarik. Kerana secara tidak langsung kita dapat mengetahui sesuatu perkara yang sebelum ini tidak terfikir oleh kita semua yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Untuk makluman semua staf PTDI, termasuk staf Pakcik Gudang, program Reading Adventures ini akan diadakan lagi pada 25 Jun 2020 ini dengan menampilkan moderator dan ahli panel yang akan dimaklumkan kemudian. Betul Puan Mawar? Ya betul Cik Mawar. Betul tu. InsyaAllah. Yang pasti semua staf PTDI dan mungkin juga staf Pasir Gudang akan dilibatkan sama bagi memupuk minat membaca di kalangan semua staf PTDI. Boleh apa ni Cik Aziz? Cik Aziz boleh? Cik Aziz dah bagi jawapan, dia kata boleh. InsyaAllah mungkin pada 25 hari bulan ni kita akan pelawa lah staf daripada staf Pasir Gudang untuk join kita punya program ni Dan pada bulan Julai juga telah kita akan juga buat acara ini, iaitu pada minggu kedua dan keempat Puan Mawar kalau tak silap saya. Betul, Okey. Dah semua staf PDI terlibat lah Kita akan gilir-gilirkan moderator. Betul tu. Terima kasih Puan Mawar. Dan juga untuk makluman, terdapat juga beberapa program yang telah dirancang oleh Puan Mawar sendiri sampai penghujung bulan Oktober ke September Puan Mawar? Oktober sampai September, insyaAllah. September yang sebagaimana yang telah diwawarkan di dalam grup rasmi PTDI Okey, akhir sekali, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Syafiq, dah live ke? Okey, sekian. Okey, nak sambung lagi. Jumpa lagi.